Al-faidatul ula, faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bila bertakwa, berapa kita dapat? Pahala berganda, lagi cahaya yang di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah beri apa kepada kita? Keampunan. Tulis ini, kata di ulama tadabbur, anna taqwa kepada Allah Ta'ala itu menjadi sebab untuk mendapat ilmu. Siapa nak ilmu banyak? Taqwa. Jadi berapa ramai orang yang mencari ilmu dan menghafal ilmu, mencari kefahaman, nak faham apa yang diajarkan. Fanaqul inna tahsilahu yasir. Syarat nak dapat ilmu itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa kepada Allah dengan merealisasikan, mentahqiqkan iman. Maka siapa dia bertakwa, kata di para ulama, man amila bima alima. Tulis ni, ini kata-kata menarik. Man amila bima alima, siapa dia beramal dengan ilmu yang dia dah belajar, yang dia tahu. Awrasahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah Ta'ala akan bukakan kepada dia ilmu yang dia tak tahu lagi. Yang dia tak tahu lagi, Allah Ta'ala bukakan ilmu. Maka takwa itu lati, dengan sebab kita bertakwa, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam Quran Tuhan kata, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kamu, Allah Ta'ala akan ajar kepada kamu ilmu. Allahu Akbar. Jadi hari ni orang duduk dakwa ni betul lah gitu. Dakwa ilmu laduni dia panggil. Tak payah belajar. Ambo ni tak apa ni, saya tak payah belajar. Buka kitab boleh baca. Itu dia panggil ilmu laduni ni. Orang yang dakwa laduni ni mengarut nama dia. Orang-orang alim yang laduni dia tak dakwa. Dia tak cerita kepada orang apa yang Allah Ta'ala bukakan, futuhat yang Allah Ta'ala buka kepada dia. Ni orang duk tular pula ni satu cerita. Dia kata hebatnya orang ni, walaupun dikecam dan dikutuk, tapi dia dapat kemenangan. Sebab apa? Sebab dia beramal dengan tarekat sekian-sekian. Duk jaja tarekat pula dah. Jadi lepas ni ramailah orang akan masuk tarekat dia tu, sebab kawan tu benang pilihan raya dengan sebab tarekat. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Jangan duk main-main. Yang kita nak tarekat kitanya tarekat Muhammadiyah ni, tarekat yang diajar, ajaran yang diajar oleh Nabi SAW, itu tarekat yang betul. Faedah yang kedua, ayat yang sama lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasul. Allah suruh kita beriman. Allah Ta'ala panggil orang beriman, kemudian dia suruh beriman pula. Macam mana? Kenapa orang beriman disuruh beriman? Orang beriman diperintahkan beriman. Bukankah itu bertindak? Orang panggil hak sama je, hak tulah dia panggil. Al-jawab, tanda pelajar. Al-jawab annal murada talabud dawami 'alal iman. Maknanya, hei orang beriman kamu. Artinya merealisasikan iman, mantapkan iman, jaga iman kamu. Sebab iman tu boleh lemah, iman tu jadi lusuh, tapi kita kena jaga dia supaya tidak lusuh. Jadi ataupun tulis yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu fil alaniyati bil lisan, wahai orang yang beriman dengan lidah dia, amanna, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan Rasulnya, fisirri, dalam hati kamu, betul-betul kamu sucikan hati kamu dengan keimanan kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dua. Jawapan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu bi Musa wa Isa, aminu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi
bagi ulama yang mengatakan ini ayat ini tuju pada ahlul kitab, makna dianya lagu tu. Orang beriman dengan Musa dengan Isa, beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak lengkap iman kamu. Dalam faedah yang kedua lagi, pelajar, lafzul iman, lafaz iman. Lafaz iman dalam Quran biasanya dia sebut muqayyadan. Muqayyadan tu dia kait dengan lafaz lain. Maknanya setiap lafaz beriman tu ada benda yang Allah Taala nak suruh beriman. Macam ayat ini, Tuhan kata amanu wa aminu bi rasulihi, beriman dengan rasulnya. Jadi kita tahulah maknanya setiap ayat tu ada taqyid dengan sesuatu yang Allah nak suruh kita fokuskan di situ. Ayat ini aminu bi rasulihi, beriman, mantap ke iman dengan Rasul. Sebab apa? Sebab ayat ni dia nak bincang tentang ahlul kitab, tentang orang dulu, maka kita kena mantapkan iman kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Yang ketiga, tengok tulis yang ketiga. Allah kata apa? Wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi. Allah Ta'ala akan beri pada kamu cahaya yang kamu berjalan dengan dia. Jadi para ulama mengatakan annaman qama, siapa dia berdiri, beramal, berpegang dengan kitab, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyrafa ala ilmil awwalina wal akhirin, maka dia akan mendapat ilmu orang dulu dan orang yang kemudian. Allah Ta'ala beri kepada dia cahaya-cahaya di dunia dan juga cahaya di akhirat. Cahaya dunia, cahaya di akhirat. Mana cahaya dunia ni kita berjalan mengikut panduan Quran, berjalan mengikut panduan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut hawa nafsu, bukan ikut orang tu, bukan ikut orang ni semata-mata. Maka cahaya an-nur iaitulah sumber kebaikan, sumber keindahan. Mari daripada mana? Mari daripada mengikut arahan Allah, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala larangan dan bersabar menunaikan tanggungjawab terhadap Allah dan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kita kata cahaya nur, bahawa beramal dengan ilmu, tanda ni pelajar. Ni dia tanya kenapa kita ni payah ingat masalah. Tulis. Annal amala bil ilmi huwa min a'zami asbab hifzihi wa thabatihi. Beramal dengan ilmu yang kita belajar, itulah menjadi sebab lekatnya ilmu dalam kepala kita, dalam hati kita. Siapa dia belajar saja tak beramal, ilmu itu habaan, hilang begitu saja. Ni dia tanya, ustaz saya lupa, saya tak ingat. Kalau nak ingat orang tak tidak beramal, orang yang tak beramal dia akan lupa. Siapa dia tak nak lupa, kena beramal. Faedah yang keempat, tanda, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa rasulihi, sama lagi dengan ayat yang sama yang kita ambil. Ulama mengatakan bahawa dalam ayat ini dhamina lahum subhanahu bittaqwa salasata umur. Dengan sebab bertakwa, Allah jamin 3 perkara. Dengan sebab kita bertakwa, Allah jamin kepada kita yang 3 perkara. Yang pertama, a'tahum nasibaini min rahmati. Allah Ta'ala beri 2 bahagian daripada rahmat dia. 1 bahagian di dunia, 1 bahagian di akhirat. Ataupun Allah Ta'ala gandakan limpah kurnianya kepada orang yang beramal. 1. Kelebihan yang kedua, a'tahum nuran. Allah Ta'ala beri kepada mereka cahaya yang boleh mereka berjalan dalam kegelapan. Maknanya atas dunia ni kalau kita gelap maksiat, gelapnya jerubunya perjalanan hidup kita ni nak ikut arah mana, maka dengan kita bertakwa, Allah Ta'ala buka cahaya hati kita nak ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara syair yang diviralkan.
apabila Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia rasa dia susah nak menghafal. Tanda ni pelajar-pelajar. Imam Syafi'i dia rasa dia payah nak menghafal. Lekat padahal dia tu sekali tengok dia ingat dah, payah lagi. Dia pergi jumpa tok guru dia. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Sambung mana? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pergi mengadu ke tok guru aku, Waqi', weh payahnya nak ngapa tuan guru. Tok guru dia kata apa? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Syafi'i, tinggalkan maksiat. Mu jangan terlibat dengan maksiat, bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala akan buka keberanian. Jadi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Itu punca besar kita nak dapat cahaya ilmu, tinggalkan maksiat. Maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini pahala 2 kali. Baik, maaf, yang ketiga dulu. Yang ketiga, maghfiratu dzunubihim. Allah Ta'ala akan hapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Kita kata Alhamdulillah. Cuma kita nak faham tentang apa makna yu'tikum kiflaini. Allah gandakan 2 kali double punya pahala. Kenapa dia dabar pahala? Bagaimana cara Tuhan dabar pahala kepada umat ini? Jawab dianya, sebab umat ini dipanggil khaira ummatin, umat yang terbaik yang dikeluarkan pada manusia. Pahala dia juga 2 kali. Contoh, puasa hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah, boleh pahala? 2 tahun. Puasa pada hari Ashura, berapa? Setahun. Itu di antara beramal pada malam Lailatul Qadar berapa lama? 1000 bulan, 83 tahun. Umat ni walaupun pendek umur, tapi gandaan pahala itu boleh mengatasi orang dulu. Nabi Nuh umur 1000 tahun. Kalau kita duduk atas dunia ni, kita sempat beribadat 15 kali Lailatul Qadar, boleh puasa. Satu Lailatul Qadar 83 tahun. 10 kali 800 kan. Jadi kalau 15 kali lebih pada Nuh lagi tu umur. Itu dia panggil gandaan pahala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita dah faham tadi, kita dah belajar cahaya itu 2, cahaya di dunia dengan ilmu, dengan amalan, cahaya di akhirat dengan muka bercahaya, ataupun cahaya sungguh dalam ketika kita nak melintasi sirat. Dan yang terakhir, li'alla ya'lama ahlul kitab, supaya golongan Alkitab yang menentang Islam mengetahui bahawa mereka tak ada kuasa nak menyekat, tak ada kuasa nak memberi. Yang ada kuasanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Kata ulama tadabbur, ayat ini menunjukkan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Annahu subhanahu hakimun. Allah Ta'ala bijaksana. La yaf'alu syai'an abathan, dia tidak buat satu benda dengan tak ada faedah. Tak ada. Wala li ghairi ma'nan wala maslahah, tak ada makna, tak ada kebaikan, tidak ada. Semua yang Tuhan buat tu ada faedah. Ada faedah, ada fungsi dia, ada peranan dia. Termasuklah Tuhan buat syaitan. Kita kata kalau tak ada syaitan, baik habis orang. Tak boleh lah, dunia ni dunia ibtila. Dan Allah Ta'ala juga ajar kepada kita supaya dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala ajar kepada kita, jangan ikut orang Yahudi dengan Nasara yang keras hati mereka. Hati dia keras. Nasara pula bahasa jenis perangai, suka reka-reka ibadat, buat bid'ah. Maka Allah Ta'ala ajar di sini, aminu bi rasulihi, dengan mana ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu jangan ikut sunnah Nasara, hidup reka-reka ibadat, hak Nabi, hak Allah tak ajar, tidak ajar. Jangan ikut perangai Yahudi yang duk mutablik kitab, yang sehingga mereka dijadikan golongan yang dimurkai oleh Allah. Tapi aminu bi rasulihi, ai bittiba'i madza bittiba'i sunnati, dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baiklah para pelajar, marilah kita letak keazaman kita. Boleh ke tak boleh?
Kita letak azam kita, kita letak semangat kita, apa dia? Nak mengikut, belajar sunnah Nabi, mengikut ajarannya dan menyebarkannya. Kata insya-Allah belaka. Boleh kata ni hak Nabi, semangat. Ni dak ni haya taala Nabi. Untuk guru ajar ni boleh terbang atas angin. Sedap lalu. Tak tahu hak Nabi dah, tinggal habis dah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita, alhamdulillah. Maka dengan ini kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi Jumaat yang mulia ini kami telah khatam surah Al-Hadid, surah yang mengajarkan kepada kami supaya mempunyai kekuatan jiwa, kekuatan ilmu, kekuatan beribadat kepada-Mu ya Allah, dan juga orang-orang yang bertakwa mendapat cahaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, dengan kecintaan kami kepada Al-Quran, dengan cinta kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, maka anugerahkanlah kepada kami cahaya keimanan, cahaya yang boleh menerangi hidup kami di dunia ini, dan berilah kepada kami cahaya di akhirat yang menjadi pemandu, penyuluh hidup kami, perjalanan kami menuju kepada keampunan dan syurga-Mu ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kegelapan maksiat, kegelapan segala perkara yang tidak baik, dan jauhkan kami dan keluarga kami, pelajar-pelajar kami ini daripada tercampur, terikut ajaran-ajaran yang tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman waghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.